Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Dengarkan berita dan dengarkan video ini baik-baik. Ini adalah satu berita berkaitan dengan penggunaan dana kerajaan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mungkin ada persoalan dan timbul pertanyaan di kalangan rakyat Malaysia. Bagaimana perjalanan keuangan, penggunaan dana semasa Anwar Ibrahim membuat lawatan rasmi ke luar negara. Sudah pasti itu adalah pekerjaan Perdana Menteri untuk mendapatkan ataupun untuk menarik pelabur-pelabur masuk ke Malaysia. Namun rupanya ada saja cara daripada kepimpinan yang memusuhi Anwar untuk menjatuhkan Anwar. Sampai bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata, SPRM wajar siasat tajaan lawatan PM. Adakah di sini SPRM digesa oleh Muhyiddin agar menyiasat Anwar Ibrahim? Adakah Anwar Ibrahim menyeleweng dana kerajaan? Adakah Anwar Ibrahim dan kroni serta keluarga sedang melakukan salah guna kuasa, sedang seleweng dana kerajaan? Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa relevan Muhyiddin untuk membuat kenyataan begini? Itu pertanyaan saya. Kita teruskan di dalam artikel daripada Sinar Harian berkata, SPRM digesa menyiasat penajaan perjalanan dan kos lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke 5 buah negara baru-baru ini. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin berkata, pengakuan Perdana Menteri itu menimbulkan kesangsian rakyat tentang kelemahan tata kelola kerajaan. Menurutnya, ini termasuk kemungkinan berlakunya perbuatan memberi dan menerima suapan yang merupakan suatu kesalahan di bawah Akta SPRM 2009 dan Kanun Keseksaan. Perdana Menteri memberitahu penjawat awam bahawa lawatan mereka ke luar negara tidak boleh ditaja oleh syarikat swasta. Ini kononnya demi tata kelola yang baik. Ini bukan sekali insiden cakap tidak serupa bikin berlaku. Ia sudah berlaku berkali-kali. Apa sudah jadi dengan Perdana Menteri? Katanya dalam kenyataan. Jelasnya insiden yang berlaku sudah tentu menyebabkan rakyat kurang percaya terhadap Perdana Menteri. Dan berkaitan dengan isu ini, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil telah membuat satu kenyataan melalui perkongsian Malaysia Kini, RM 1.66 juta untuk lawatan PM ke luar negara. Jimat RM 900K. Ini barulah yang nak didengar oleh rakyat Malaysia dan perlu difahami oleh rakyat Malaysia. Rupanya lawatan Anwar ke luar negara, rupanya jimat sehingga RM 900.000. Menurut kenyataan daripada Menteri Komunikasi, kerajaan hanya membayar RM 1.66 juta atau 27% kos lawatan rasmi Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke 5 buah negara berbanding kos sebenar RM 6.162 juta. Selebihnya RM 4.5 juta atau 73%, kata juru cakap Kerajaan Fahmi Fadzil, ditanggung oleh syarikat yang terlibat. Kalau dah Fahmi Fadzil kata begini, apa pula komen daripada kepimpinan pembangkang, terutamanya Muhyiddin Yassin? Saudara-saudara, apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan. Rupanya ada saja cara musuh politik Anwar Ibrahim untuk menjatuhkan Anwar. Antaranya dengan menyerang Anwar di media sosial. Bila ada saja isu sedikit tentang Anwar Ibrahim, disitulah berduyun-duyun musuh politik Anwar Ibrahim nak jatuhkan Anwar, nak serang Anwar. Baru-baru ini Muhyiddin Yassin menggesa ataupun Muhyiddin Yassin dalam satu kenyataan
SPRM wajar siasat tajaan lawatan PM. Nah, berkaitan dengan Anwar Ibrahim yang mempunyai usaha untuk tidak mengambil gaji supaya meringankan beban sedikit sebanyak beban kerajaan. Tapi bila Anwar lakukan ini, ada saja pula bunyi-bunyi yang sumbang untuk menjatuhkan Anwar, untuk menyerang Anwar Ibrahim. Tapi ini kenyataan Anwar yang pasti mengejutkan seluruh ahli parlimen, termasuk terutamanya ahli parlimen daripada kepimpinan pembangkang Perikatan Nasional. Disindir tak ambil gaji PM, saya dan Azizah ada allowance MP, kata Anwar. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas pihak yang menyindir keputusannya untuk tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri. Menjawab kritikan yang tindakan itu adalah wayang politik, Anwar berkata dia masih menerima allowance sebagai ahli parlimen Tambun. Bila saya kata saya tak ambil gaji, kena sindir. Tapi allowance MP saya ambil. Azizah, ahli parlimen Bandar Tun Razak, Wan Azizah Wan Ismail pun ada allowance. Jadi bila campur kedua-dua allowance, okeylah, saya tak miskin. Katanya ketika berucap di acara sambutan ulang tahun Kerajaan Madani di Pusat Convention KLCC hari ini bertarik 23 November. Ketika sidang media pertamanya sebagai PM pada 24 November 2022, Anwar berkata dia tidak akan mengambil gaji bagi jawatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan sebagai langkah pertama untuk meraih keyakinan rakyat terhadap kepimpinannya. Hari ini Anwar tidak mendedahkan jumlah allowance yang diterima. Namun sebelum ini, Malaysia Kini melaporkan seorang ahli parlimen boleh menerima sekurang-kurangnya RM25.700 sebagai allowance tetap bulanan, termasuk 16.000 allowance asas bulanan dan allowance tetap lain seperti hiburan dan petrol. Sementara itu, Anwar menegaskan kerajaan telah membuat pengorbanan bagi memastikan kesaksamaan, termasuk pengurangan 20% gaji menteri, manakala gaji penjawat awam dinaikkan baru-baru ini. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Rupanya berkaitan dengan skandal rasuah di Malaysia ini, selain daripada kita dikejutkan dengan satu skandal baharu di Sabah, rupanya bukan sahaja di Sabah ada berlaku kes rasuah. Bahkan di seluruh Malaysia kita mendengar banyak saja berkaitan dengan kegiatan rasuah ini. Bahkan beberapa nama pemimpin besar, kenamaan politik yang terlibat dengan rasuah. Nah, saudara-saudara, sudah pasti antara yang menjadi tumpuan adalah tindakan-tindakan SPRM untuk menangani kes dan isu rasuah di negara ini. Saudara-saudara, setelah kita digemparkan dengan skandal rasuah di Sabah, ini satu lagi tulisan terbaru daripada Syabuddin Husin. Sebelum isu rasuah yang melibatkan beberapa adun di Sabah menjadi sensasi berita, ada dua isu lain yang turut melibatkan SPRM lebih dulu mengambil tempat dalam perhatian ramai. Soalan kepada SPRM, apa cerita kes Safe House? Sebelum ini, kita juga dikejutkan dengan satu kes yang berkaitan dengan Safe House. Ada serbuan yang dilakukan dan juga melibatkan beberapa nama besar. Saudara-saudara yang saya amat hormati, di dalam tulisan daripada Syabuddin Husin, dua isu berkenaan ialah, pertama, berkaitan Fashion Valet yang mengalami kerugian sebanyak RM43.9 juta setelah menerima pelaburan daripada Khazanah serta PNB. Dan kedua, skandal pasir di Selangor yang membawa kepada serbuan beberapa safe house di sekitar Lembah Kelang.
Dilaporkan berjumlah Rm 5 juta uang tunai ditemui dalam serbuan di rumah safe house dan kemudian dalam 2 lagi safe house yang diserbu SPRM. Sejumlah lebih Rm 300.000 lagi turut ditemui. Dikatakan dalam beberapa laporan berita, skandal pasir itu adalah melibatkan ahli berpolitik di Selangor dalam case Fashion Wallet. Seiring dengan pasangan suami istri, pemilik syarikat itu sudah 5-6 kali dipanggil menghadap SPRM. Agensi penguat kuasa rasuah itu menyatakan hasil siasatan dijangka akan siap dalam tempo 2 minggu lagi. Maknanya, tidak lama lagi kita akan mengetahui sama ada kes akan dibawa ke mahkamah atau sebaliknya. Tetapi dalam skandal pasir yang dikatakan melibatkan ahli politik berpengaruh di Selangor dan penemuan uang tunai dalam safe house, setakat ini semacam ianya senyap begitu saja. Tiada lagi apa-apa perkembangan kedengaran daripada pihak SPRM. Kenapa tiada perkembangan susulan? Sedangkan ahli politik berpengaruh yang dikatakan terlibat itu sudah dikenal pasti. Selain uang tunai, lebih Rm 5 juta ditemui dan dirampas oleh SPRM. Apa hasil siasatan SPRM dalam kes berkenaan? Ada kes atau tiada kes? Bila hasil siasatan mahu diangkat ke pejabat peguam negara. Sementara SPRM mula sibuk menyiasat dan sehingga kini dilaporkan telah mengambil keterangan 5 adun Sabah berkaitan dakwaan rasuah yang ditimbulkan oleh seorang pemberi maklumat dalam proyek mineral di negeri Sabah. Diharap kes skandal pasir di mana lebih Rm 5 juta uang tunai ditemui dalam safe house sebelum ini tidak pula dilupakan begitu saja. Rakyat sedang memerhati dan tidak sabar menunggu perkembangan seterusnya. Betul, bukan saja seluruh Malaysia, bahkan skandal rasuah di Sabah juga rakyat Sabah menantikan apa perkembangan seterusnya. SPRM harus tampil dan mendedahkan hasil siasatan mereka berkaitan proyek pasir dan penemuan uang tunai dalam safe house yang lebih dulu diperkatakan ramai sebelum timbulnya isu rasuah melibatkan adun-adun Sabah. Rakyat menantikan keputusan terkini, adakah siapa bersalah, identiti yang perlu didedahkan, dan kalau ada tangkapan berlaku, dan kalau ada tindakan undang-undang yang berlaku. Kita nantikan saja.